Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Farhanani binti Muhammad Nur, wakil daripada kumpulan 11. Bagi tugasan 2 ini, kami akan membuat video pengajaran dan pembelajaran bagi topik matematik dengan menggunakan GeoGebra ataupun Geometer Sketchpad. Bagi tugasan 2 ini, kami telah memilih untuk membuat topik matematik dengan menggunakan Geometer Sketchpad. Topik yang kami pilih adalah tingkatan 5 bab 3 iaitu penjelmaan 3. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Nur Farahliana binti Rahim, Fatih Nur Alia binti Abdul Aziz, Nur Akila binti Alwi, Nurul Wahida binti Razali dan saya Nur Farhanani binti Muhammad Nur. Seterusnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penjelmaan yang terdapat di dalam penjelmaan 3. Dalam penjelmaan 3 ini ada 5 bahagian penjelmaan. Yang pertama, translasi, pantulan, putaran, perkembangan dan gabungan. Okey, jenis penjelmaan yang pertama adalah translasi. Okey, bentuk translasi adalah seperti ini, di mana X dia dekat atas, Y dia dekat bawah. Apabila nilai X dia positif, kita akan anjakkan objek dia ke kanan. Kalau X dia negatif, kita akan anjak dia ke kiri. Kalau Y dia positif, kita gerakkan dia ke atas, dan Y dia negatif, kita gerakkan dia ke bawah. Contoh macam soalan ni, objek dia dibagi A, X dia positif 4, Y dia positif 4. Kat sini dia bagi unit translasi dia negatif 2 dan negatif 1. Okey, jadi dekat sini kita tanda dia punya X dia positif 4, Y dia pun positif 4 dekat sini. Ni kita letak dia A. Nak cari dia punya image, kita tengok translasi dia. Unit translasi dia kan negatif 2, negatif 1. So, kita gerakkan dia negatif 2 tu ke kiri 2 kali, 1, 2. Dan negatif 1 dia ke bawah sekali. Dan di sinilah kita punya image. Koordinat dia adalah 2, 3. Jadi kat sini kita akan dapat image A prime. Koordinat dia 2, 3. Okey, penjelmaan yang kedua adalah pantulan. Dalam pantulan, dia akan bagi kita paksi simetri. Contoh macam dalam soalan ni, dia bagi objek dia P, 2, negatif 2. Paksi simetri dia X equal to Y. Jadi, untuk buat soalan ni, kita letak dulu dia punya objek. Objek dia 2, negatif 2. Objek dia dekat sini, P. Dan paksi simetri dia adalah X equal to Y. So, kita gariskan dekat sini. Lepas tu, kita akan tengok jarak antara objek dan paksi simetri dia. 1, 2. Bila dia memantul, dia akan jadi 2 juga. 1, 2. Koordinat bagi image P adalah negatif 2, 2. Koordinat bagi image P adalah P prime, negatif 2, 2. Okey, penjelmaan yang ketiga ialah putaran. Dalam putaran, dia ada pusat dan juga arah. Dalam soalan ni, pusat yang diberi negatif 2, 2. Arah dia adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi dekat sini, kita letak dulu, kat sini kita letak objek dia P negatif 5, 4. Kat sini, ni P negatif 5, 4. Lepas tu, pusat dia negatif 2, 2. Negatif 2, 2 dekat sini. So, kita garis dulu antara objek dengan pusat dia ni. Garis dekat sini. Lepas tu, dia kata arah dia 90 darjah ikut arah jam. So, kalau arah jam dia akan ke kanan. Kita guna je pembaris ni sebab sudut pembaris memang 90 darjah. So, kita garis dia dulu kat sini, garis. Lepas tu untuk cari dia punya koordinat, kita tengok pada kotak dekat objek pada sini, turun 2 kotak ke bawah dan 3 kotak ke kanan. So daripada sini dia 3 kotak ke atas dan 2 kotak ke kanan. So koordinat dia adalah 0, 5. So image bagi objek P ialah P prime 0, 5. Penjelmaan yang keempat ialah pembesaran. Dalam pembesaran, dia akan bagi pusat pembesaran dan faktor skala untuk kita cari image. Okey, dalam pembesaran, apabila faktor skala dia 1 atau lebih daripada 1, image dia akan membesar. Kalau dia punya faktor skala dia lebih kecil daripada 1, image dia akan mengecil. Okey, kita tengok soalan ni, dia ada bagi objek P42. So kita letak dekat sini P42 dekat sini objek dia. Lepas tu pusat pembesaran dia 63. Pusat pembesaran dia dekat sini. Kita garis dulu jarak, kita garis dulu antara objek dengan pusat pembesaran. Lepas tu kita tengok tu skala yang dia bagi adalah 2. Dia akan jadi 2 kotak ke bawah dan 4 kotak ke kiri. Jadi koordinat dia adalah 2, 1. Jadi kita boleh gariskan untuk lihat dia punya pembesaran dia macam ni. So dia adalah 2 kali ganda daripada objek. Penjelmaan yang kelima adalah gabungan. Gabungan ni dia akan menggabungkan 2 penjelmaan. Sebagai contoh macam soalan ni, dia kata P adalah pantulan pada garis YZ, R adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, negatif 1. Dalam soalan ni dia ada bagi objek A, negatif 1, 3. Kita perlu mencari image A di bawah penjelmaan RP. Okey, walaupun dalam soalan ni disuruh kita cari penjelmaan RP, dalam penjelmaan gabungan, kita kena cari penjelmaan P dahulu, baru kita cari penjelmaan R. Jadi, kita letak dulu objek kat sini. Ni, objek dia. Objek dia negatif 1, 3. Negatif 1, 3, negatif 1, 3 kat sini, A. Lepas tu, kita buat penjelmaan P dahulu. Pantulan pada garis YZ. Jadi, kita gariskan YZ dia. Gariskan YZ. Dan kita kira jarak. Kita kira jarak
objek ke paksi simetri dia. 1, 2. Jadi bila dia memantul, dia akan jadi 2 jugalah. 1, 2. Jadi koordinat image A adalah 3, -1. Selepas tu, kita buat penjelmaan yang kedua, iaitu penjelmaan R, di mana putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, -1. Kita lukis dulu pusat dia, 1, -1 dekat sini. 1, -1 dekat situ. Kita garis. Dia kata kat sini 90 darjah ikut arah jam. Kalau arah jam dia akan ke kanan. Jadi dekat sini kita letak membaris. Lepas tu kita boleh tengok putaran tu akan berada di sini. So dekat sini, kat sini 2 kotak. Kat sini pun akan jadi 2 kotak. So image A di bawah penjelmaan RP adalah, koordinat dia adalah A prime. Sini 1, -3. Hai, Assalamualaikum. Okay, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara menggunakan Geometer Sketchpad untuk transform figure seperti reflect, translation, rotation, dilution dan juga combination. Okay. Antara cara-cara menggunakan JSP dalam transformation ialah bagi translasi. Contoh soalan dia ialah objek A terletak pada koordinat 4, 4 dan unit translasi ialah sebanyak -2 dan -1. Okey, untuk first step ialah mula-mula kita klik pada titik ni. Okey, seterusnya bagi objek A koordinat dia ialah 4, 4. So kita cari 4, 4 dan ni kita klik kat sini. Okey, ini ialah koordinat untuk A. Okey, cara untuk melabel objek A ialah kita klik pada A dekat sini. Seterusnya kita akan klik pada titik ini dan akan keluar A. Okey, objek A. Okey, untuk translasi, untuk kita buat translasi, okey, pada mulanya kita akan tekan dulu A. Seterusnya kita pergi ke transform dan kita akan pergi ke translate. Okey, kat sini ada translation vector iaitu pola rectangular. Lepas kita tekan kepada rectangular. Okey, untuk horizontal kita ambil dekat atas ni nilai X iaitu -2. So kita tukar nilai -2. Okey, untuk vertical ialah -1. Okey, kita tukar -1. Okey, seterusnya kita akan translate. Jadi ini ialah point untuk image A. Okay, seterusnya kita tekan titik. Seterusnya kita tekan A. And then kita pun tekan titik. Akan dapat nilai image A. Jadi inilah cara-cara untuk membuat transformation of translation. Okey, seterusnya ialah pantulan. Okay, objek B berada pada koordinat 2, -2 dan paksi simetri ialah X bersamaan dengan 1. Okey, first step ialah kita tekan yang titik ni. Seterusnya kita pergi ke 2, -2. Okey, di sini. Seterusnya kita akan labelkan dia, tekan A. Seterusnya kita akan tekan titik ni. Okey, macam mana kita nak tukar C kepada B. Okay, so kita double klik kat sini. Okay, so kita tukar label kat sini. Okey, lepas tu kita tekan OK. Dia akan jadi objek B. Okay, untuk buat paksi simetri ialah X bersama dengan 1 kan. So X bersama dengan 1 ialah dekat area dekat sini. Okey, first kita akan tekan yang ni. Seterusnya kita akan buat sini. So kita tarikkan dia ke sini. Okay, so yang ni ialah X bersama dengan 1. Lepas tu kita pergi ke transform, mark as a mirror. Okay, dia akan X simetri ialah X bersama dengan 1. Okay, seterusnya kita akan klik dekat sini. Seterusnya kita tekan pada B. Dan seterusnya kita akan pergi ke transform dan pergi ke reflect. Jadi ini ialah image bagi B. Okay, seterusnya kita akan tekan kat A. Dan kita tekan dekat point. Okay, kita akan dapat pantulan bagi objek B. Okay, sini pergi ke sini adalah sebanyak 1 unit. Jadi sini ke sini pun haruslah 1 unit. Daripada paksi simetri ialah X bersama 1. Okay, jadi koordinat image B ialah 0, -2. Okey, contoh yang seterusnya ialah putaran. Okay, objek sini ialah pada koordinat -5, 4. Pada pusat -2, 2. Pada arah putaran 90 ikut arah jam. Okay, first kali kita kena label bagi objek C. Okay, first step is kita kena tekan yang point. Seterusnya -5, 4. -5. Lepas kita klik dekat sini. Dan untuk label, kita tekan label yang kat sini. Lepas kita klik dekat titik ni. Kita akan dapat F. Untuk objek C, kita akan double klik untuk tukarkan simbol dia. Okay, untuk C. Okay, C. Lalu kita tekan OK. Okay, untuk C. Okay, seterusnya kita akan buat pusat -2, 2. Okay, kita akan klik pada point tool. Okay, seterusnya kita akan -2, 2. So, kita klik dekat sini. Okay, lepas tu kita akan klik dekat A untuk labelkan point ini. Okay, G. Jadi kita punya pusat ni adalah pada titik G.
Okay, boleh je tak kisah pun nak letak huruf A ke B ke C ke semua boleh. So saya punya titik pusat ni ialah pada titik G. Okay. Untuk titik pusat ni kita kena tekan transform and mark as a center sebagai pusat bagi putaran. Okay, seterusnya kita akan tekan yang ni. So kita klik pada C. Okay, seterusnya kita akan pergi ke transform dan kita akan pergi ke rotate. Okay. Kita punya soalan ialah arah putaran 90 ikut arah jam. Okay, bagi GSP ni, okay, kalau positive angle dia akan rotate anti-clockwise dan untuk negative angle ialah ikut arah jam. Okay, kalau ikut arah jam, kita kena buat negative angle. Contohnya, kalau punya soalan ialah putaran 90 ikut arah jam, so kita buat negatif 90. Okay, 90. So kita akan tekan rotate. Okay, dan ini ialah image bagi C. Tu kita labelkan dia, tekan A dan kita klik kat sini dan kita akan dapat image C. Okay. Untuk labelkan dia punya arah putaran ni, punya kat sini ni, okay, kita tekan kat sini. Seterusnya kita akan ni and then kita selectkan dia jadi macam ni. Seterusnya G kepada C. Seterusnya kita klik pada kat sini. Kita klik yang ni. Lepas tu kita nak tukar line set style dia kepada dash. Okay. Supaya nampak. Okay. Jadi ini adalah dash dia. Okay, macam mana kita nak tahu yang ni dia putaran 90 ke berapa kan? Untuk kita tahu angle dekat sini. Okay, first kali kita kena klik dulu point dia. Lepas tu point G dan point C. Image C. Seterusnya kita akan pergi ke angle. Okay, dia boleh tahu kat sini M, CGC angle dia ialah 90. Okay, jadi angle dia kan 90. Jadi betul lah. Sini ialah image bagi putaran. Okay, seterusnya explanation bagi dilution dan juga combination. Kawan saya akan memberikan penjelasan. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahida binti Muhammad Razali akan membentangkan bahagian enlargement di dalam topik transformation. Okey, dan saya akan menerangkan bahagian enlargement dengan menggunakan periksian GSP. Okey, so sebelum itu saya akan memberikan satu contoh yang ringkas, yang mudah untuk difahami sebagai satu rujukan bagaimana kita ingin menggunakan GSP ini sebagai alat bantu untuk memahami bahagian enlargement di dalam topik transformation. Okay, so soalan yang diberikan adalah enlarge the triangle ABC by the scale factor of 2 about the center of enlargement O. So disebabkan soalan ini tidak memberi spesifik koordinat, so kita boleh membuat satu contoh triangle ABC. Okay, saya akan labelkan. So ini adalah triangle ABC dan saya akan membuat satu titik sebagai rujukan adalah sebagai center of enlargement. So saya akan transfer mark as a center. And then daripada sini kita boleh transform to the direction. Okay, so to fix ratio ni kat sini dia ada 1/2 ni ada merupakan image separuh daripada objek. So daripada kita tengok ni dia kecil sikit. So kalau soalan diminta untuk sediakan scale factor 2, so saya akan buat 4/2 equal to 2 lah. Okay, so daripada sini kita akan nampak ini adalah size image ABC. Ini adalah titik enlargement O. Okay, seterusnya saya akan membentangkan ataupun menerangkan bahagian combination dengan menggunakan GSP. Okay, combination ni seperti yang kita tahu dia merupakan satu gabungan soalan yang terdiri daripada translation, rotation, reflection, enlargement dan juga combination. Okay, so saya akan menggunakan satu contoh yang mudah, soalan combination dengan menggunakan GSP. Okay, so soalan yang dinyatakan di sini adalah P equal to reflect the object at the line 1 equal to 2, R rotate the object at the 90 degrees clockwise with the center 1, -1 and give the coordinate of image ABC in the transformation PR. The coordinate of ABC is 5, 10, 5 and 10, 8. Okay, so memandangkan dia dah memberi spesifik the coordinate of ABC. So kita buat je 55. So 55 dekat sini, 55, 10, 5. Okay, 10, 5 dan juga 10, 8. Okay, so saya akan
label the triangle ABC. So ini adalah triangle bagi objek ABC. Okay, so give the coordinate of image ABC in transformation PR. So maksudnya kita kena buat P dulu baru R. So P ni adalah reflect the object at line Y equal to 2. So Y equal to 2. So Y equal to 2. So Y equal to 2 ni adalah ni. Ini adalah line Y equal to 2. Dan saya akan formkan dia sebagai mirror lah. Sebab apa? Kita nak reflect the ABC to image A prime, B prime, C prime as the image. Transform reflection. So this is image of A prime, B prime and C primes. So the next one is rotate the object 90 degree clockwise with the center 1, -1. Okay, so kita tak akan fokuskan kepada ABC, kita akan fokus kepada A prime, B prime, C prime. Sebab apa? The next yang dia nak adalah kita kena rotate the object at the 90 degree clockwise with the center -1, -1. So saya akan jadikan satu rujukan 1, -1. 1, -1 ini sebagai center. Mark center rujukan untuk kita reflect the object. So kita anggap ini adalah objek lah, objek yang baru selepas kita reflect ABC ni. So kita akan transform, kita akan pergi ke bahagian rotation. Okay, kat sini dia minta 90 degree. Okay, clockwise adalah dia akan menjadi positif. Okay. So ini adalah image bagi apabila kita rotate 90 degree. So ini adalah image yang baru selepas kita transform PR, P and R. Kita transformationkan PR. So ini merupakan image yang baru selepas kita transformkan P dan juga R. So the image coordinate for A prime prime is 1, 2, and then B prime prime is 1, 8, and then C prime prime is 4, 8. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Alia binti Abdul Aziz. Seterusnya saya akan menerangkan soalan-soalan kibat yang berkaitan dengan tajuk penjelmaan. Okey, soalan saya memerlukan grid. Jadi saya kena pilih graph, grid form, square grid. Okey, square grid ni dia dah ditetapkan dengan titik ni. Titik ni kita boleh sembunyikan dengan pilih hidden unit height unit point. Unit point. Okey. Okey, soalannya adalah Wan Aisyah membeli sebuah kotak pizza yang berbentuk oktagon sekata A, B, C, D, E, F, G, H yang berpusat di titik O. Anaknya, Badrul, mengambil kepingan pizza yang berlabel EOD. Kemudian, Badrul berjalan 90 darjah melawan arah jam pada titik H dan berdiri di hadapan sebuah cermin. Badrul mendapati bahawa dirinya serta pizza tersebut membuat satu pantulan pada cermin iaitu pada paksi Y. Kemudian, Badrul melangkah menuju ke meja makan sebanyak 5 langkah ke kiri dan 3 langkah ke hadapan. Nyatakan koordinat keberadaan pizza yang terakhir. Okey, kemudian kita dah buat dah oktagon sekata. Kemudian soalannya adalah anaknya Badrul dia mengambil kepingan pizza yang berlabel EOD. Kepingan pizza yang berlabel EOD. Okey, EOD. Kemudian Badrul berjalan 90 darjah melawan arah jam pada titik H. Ni, pada titik H, kita pilih titik H ni sebagai mark center. Okey, bila kita dah pilih H tu sebagai mark center, kemudian kita pilih titik O, EOD ni, EOD, pilih sekali dengan dia punya garisan dia, kalau tak nanti titik saja yang bergerak. Okey, EOD. Okey, kita nak transformkan dia sebagai, nak rotate 90 degree lawan arah jam, 90 darjah lawan arah jam. Okey, kalau lawan arah jam, dia positif 90 degrees. Kalau ikut arah jam, negatif 90 degrees. Okey, pada soalan ni kita nak lawan arah jam. So, dia akan dia positif 90 degrees, rotate pada titik H. Okey, ini kita dapat dia punya image. Bila dia dah lalui dia punya rotation. Rotation pada titik H. Okey, kita labelkan ni sebagai titik O prime. Image. Prime sebagai image. Ini adalah E prime. E prime. Ini adalah D prime. Kemudian berdiri di hadapan sebuah cermin. Badrul mendapati bahawa dirinya serta pizza tersebut membuat satu pantulan pada cermin
iaitu pada paksi Y. Okey, kita setkan dia paksi Y ni sebagai mark mirror. Kemudian kita pilih balik yang segitiga ni. Kemudian kita reflectkan dia pada paksi Y. Kemudian kita dapat dia punya image. Okey, image dia dah dekat sini. Kita label balik. Prime. Okey, Y. Kemudian Badrul melangkah menuju ke meja makan sebanyak 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke hadapan. 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke hadapan. Okay, kita pilih yang image yang terakhir yang terbentuk tadi tu. Kita pilih itu. Kemudian kita translatekan dia. Buat dia melalui translasi sebanyak 5 langkah ke kiri. Kita buat translation vector sebagai rectangular. Kemudian kalau horizontal melintang, kita nak 5 langkah ke kiri. Maksudnya adalah negatif 5 dan 7 langkah ke hadapan secara vertikal. So positif 7. Okay, kemudian kita dapat image dia yang di atas ini. Okay, sekarang kita labelkan ini sebagai titik O. Ini sebagai ini sebagai titik E prime. Dan ini sebagai titik D prime. Okay, ini maaf saya O prime. Okey, sekarang nantikan koordinat keberadaan pizza Badrul yang terakhir. Okey, koordinat Badrul pizza yang terakhir. Okey, jawapannya adalah kalau untuk O prime jawapannya adalah pada koordinat 1, 2, 3. Negatif 3, 6. So, negatif 3, 6. Kalau pada titik E prime, punya koordinat adalah E prime. So, negatif 5, negatif 6. Negatif 6, 7. Negatif 6, 7. Kemudian D prime adalah negatif 4, 9. Negatif 4, 9. Okey, ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan bahas sikit mengenai di bawah tajuk penggunaan GSP. Jadi, kita telah kawan-kawan soalan tibat, cara menyelesaikan soalan tibat ini menggunakan GSP. Jadi, untuk soalan saya begini. Afira telah bertemu bersama rakan-rakannya ke Mesir. Mereka menunggang angka semasa berjalan di sekitar padang pasir. Setelah di padang pasir, Afira dan rakan-rakannya mendapati bahawa puncak piramid besar adalah selalu dengan puncak piramid kecil. Sebenarnya, gambaran di atas menunjukkan situasi yang berlaku kepada Afira dan rakan-rakannya. Diberikan objek ABC dan jenisnya A prime, B prime dan C prime adalah 2 kali ganda. A ke B adalah 4 km, B ke C adalah 4 km dan C ke A sama dengan 6 km. Cari pembesaran yang berlaku kepada image A prime, B prime, C prime. 1 km bersamaan dengan pada kecil. Jadi, pada mulanya saya akan highlightkan isi ataupun perkara-perkara penting yang terdapat dalam soalan ini. Jadi, waktu di padang pasir, Afira dan rakan-rakannya mendapati bahawa puncak piramid besar adalah selari dengan puncak piramid. Jadi, ini adalah untuk lagi penting ialah diberikan objek ABC dan image A prime, B prime, C prime adalah 2 kali ganda. Ini highlight untuk soalan ini. Seterusnya dia kata AB sama dengan 4 km. AB sama dengan 4 km. BC sama dengan 4 km. Dan SPC sama dengan 6 km. Jadi, cari pembesaran yang berlaku kepada image A prime, B prime dan C prime.
Seterusnya dia bagi dulu 1 kilometer bersamaan dengan 10 minit. Jadi kita akan buka GSP untuk menyelesaikan masalah soalan tiba ini. AB adalah 4 minit. AB adalah 4 minit. Seterusnya DC adalah 4 minit. AB, BC dan FCE adalah 6 minit. Jadi kita akan menentukan AB dengan ini, ini, ini. Jadi ini ialah objek A, A, B dan C. Di mana AB ialah 4 km bersamaan dengan 4 unit. BC ialah 4 km juga bersamaan 4 unit dan BS ialah 6 km bersamaan dengan 6 unit. Jadi saya akan letakkan satu titik pembesaran di mana saya akan letakkan di mana-mana sebab dalam soalan ada mengatakan bahawa puncak piramid besar adalah selari dengan puncak piramid kecil. Jadi titik pembesaran ini ialah di mana akhirah dan rakan-rakannya. Jadi saya akan letakkan di mana-mana sebab objek dan image ni adalah selari. Jadi saya akan transform dia dan jadikan dia mark center. Saya akan copy objek ABC untuk saya highlightkan. Jadi dalam ni ada kata, dalam soalan ada kata bahawa diberikan objek ABC dan image A prime, B prime dan C prime adalah 2 kali ganda. Jadi bila dia 2 kali ganda, atas ialah panjang image dan bawah adalah panjang objek. Jadi 4 bagi 2 akan dapat 2. Jadi inilah image A prime, B prime dan C prime. Jadi untuk titik pembesaran ini saya boleh alihkan ke mana-mana sebab ianya adalah selari. Dan soalan yang menyatakan selari. Jadi inilah jawapan untuk soalan hebat saya. Jadi